القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Speaker ready? Sekejap. Speaker ready kah? Ready. Dengar tak? Okey, akak dengar. Boleh mula ke atau nak tunggu seminit dua ke macam mana? Sekejap, tengok dulu dalam grup. Okey. InsyaAllah. Okey lah. Kita mulalah insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Kita mulakan majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah dengan sukacitanya. Okey. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini kan. Walaupun hari ni esok dah weekend kan, semua orang bercuti kan, tanda-tanda kita nak bersyukur kan. Kita kena lebih menuntut ilmu dengan lebih baik insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita masih lagi diberikan nafas kan untuk hari ini kita dibangunkan sebagai seorang muslim dan masih lagi beriman dan rasa seronok sangat. Kita nak menuntut ilmu dan kita nak mendalami Islam ni kan. Sebenarnya Islam ni adalah merupakan satu agama yang mudah. Kan Allah kata agama ni yang sangat mudah. Hanya tinggal kita bagaimana kita nak praktis dan bagaimana kita nak menghadap segala ujian kan dan cabaran kan. Sebabnya kan kalau kita nak katakan kan dalam kehidupan kita kan seharian daripada kita bangun, daripada kita kecil sampai kita pada ketika usia ini pasti kan masing-masing diberi segala ada cabaran, ada ujian kan. Macam mana Allah turunkan Nabi Adam ke dunia ni kan sebenarnya bukanlah satu nak bagi satu cabaran dekat kita semua kan, tetapi sungguhnya Allah dah susun. Sungguhnya segala yang Allah ciptakan dekat muka bumi ni sebenarnya adalah nak berkhidmat pada manusia. Sebenarnya hanya syaitan tu perjalanan sirah tu hanyalah salah satu untuk menunjukkan bagaimana kita nak menghadap segala cabaran kan. Teringat saya satu kisah kan, kisah Nabi Yunus kan, bagaimana beliau lari daripada umat dia pada masa tu kan. Teringatlah kisah ni, rasa macam best sangat. Kadang-kadang kita ingat dengan melarikan diri tu Allah redha kan, tetapi pada masa tu sebenarnya disebabkan cabaran dia sangat besar. Cuba bayangkan 900 tahun Nabi Yunus ni Allah utus dia untuk menjadi seorang rasul kan, tapi bagaimana dia punya cabaran dan ujian sampai dia punya umat pun tak mau terima dia, dan betapa dia nak membawa diri, berapa sedihnya dia pun bawa diri tanpa minta izin pada Allah kan. Jadi dia pun lari daripada meninggalkan kaum dia. Tapi pada masa tu kan, masa Nabi Yunus ni tinggalkan kaum dia, dia naik kapal kan. Dia masuk kapal, kemudian tiba-tiba kan dalam pelayaran ni nak berpindah dari satu tempat ke satu tempat tu, Allah izin pada masa tu dia punya keseimbangan kapal itu tak dapat nak imbang. Jadi dia dah buang dah. Mereka dah buang dah segala barang-barang di dalam kapal kan. Tapi Allah izin masih lagi belum cukup kan dengan ombak lautan kan. Allah izinkan jadi mereka pun cabut undi. Rupanya
setiap kali cabut undi tu kena naik nama Nabi Yusuf kan. Nabi Yunus. Jadi di mana pada masa tu Nabi Yunus terpaksa kan, cuba bayang hidup kita ni dipilih untuk bertemu dengan kematian. Kita ni baru lagi diberi cabaran kan. Diberi cabaran, dan pada masa tu Allah izinkan Nabi Yunus yang kena terjun ke laut kan. Di dalam gelap gelita tanpa ada cahaya, Nabi Yunus ni pun dia masuk ke dalam laut kan. Bila dia masuk ke dalam laut, dikatakan dekat dalam tu ada 3 kegelapan yang Nabi Yunus terpaksa hadap. Yang pertama adalah kegelapan laut, yang kedua kegelapan malam, yang ketiga adalah kegelapan di mana dia ditelan oleh ikan nun kan. Ikan nun tu adalah ikan paus kan. Bagaimana pada masa tu tidak ada tempat dia nak mengadu, tidak ada tempat Nabi Yunus ni Allah izin diberikan sesuatu kekuatan di mana dia tak menyalahkan pun sesiapa pun, tetapi Nabi Yunus ni dia mengambil ibrah, dipilih terjun ke laut tu, tapi dengan dia memohon ampun. Begitulah juga macam mana kita nak menyusun kehidupan kita ni untuk menghadapi cabaran. Sebab Nabi Yunus ni Allah dah berikan iman pada dia. Berbanding kita masih lagi perlu meneroka. Okey, insya-Allah. Terlupa dah saya excited nak ni, terlupa nak perkenalkan diri. Okey, nama saya Syahadah Azizan. Duk sebut depa tu tahu dah kot saya ni orang utara. Duk kontrol ni tak mau keluar depa, rupanya keluar lah depa juga. Okey, daripada Berseri Perlis, ada 3 orang cahaya mata. Okey, insya-Allah. Sebelum saya nak meneruskan kita punya program pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Yunus, bagaimana kita nak mengeluarkan kegelapan kehidupan kita ni supaya kita dapat bertemu dengan cahaya. Bagaimana kita nak bertemu cahaya? Bagaimana kita nak menghadap segala cabaran? Jadi pada hari ini kami menyusun satu program. Sebenarnya ini adalah episod yang ketiga. Kalau kata siapa yang mengikuti setiap episod, so ini adalah episod ketiga, dan kalau kata berhajat kepada rakaman yang lalu boleh PM kami. Pada malam ni kami tampilkan seorang yang merupakan anak murid lah kepada Ustaz Azhar. Saya lupa, Ustaz Azhar Yaakob. Itu kan Ustaz Yaakob, iaitu suami kepada Ustazah Nur Hafizah Musa, yang selalu kalau kata kita ikuti ceramah-ceramah Ustazah Nur Hafizah Musa, dia ada satu slot mengupas tentang asma Allah ni kan. Jadi hari ni kami tampilkan anak murid kepada Ustaz Azhar untuk mengupas bagaimana asma al-husna tu kita boleh guna. Kita boleh bertawasul untuk kita berdoa, sebab setiap kehidupan kita buka mata je, memang Allah kata memang dia akan bagi cabaran. Sebab ada setengah orang cabarannya diberikan dengan kesusahan, tetapi kita kena ingat kekayaan, kesenangan itu juga adalah satu cabaran. Bagaimana kita nak menghadap perkara-perkara tersebut. Mungkin selama ni kan kita duk rasa seronoknya orang tu kaya, seronoknya orang tu dia ada keluarga yang bahagia, tetapi keluarga yang bahagia tu juga merupakan satu cabaran. Hanya bagaimana kita nak menyusun kehidupan kita. Sebabnya satu je, bila kita dihidupkan pasti kita akan dimatikan, dan bila kita dimatikan tu kita nak bertemu kembali dengan Allah. So dengan ilmu-ilmu Ustaz Azhar kan dikongsikan dengan Kak Azlini ni, supaya dapat menjadi panduan kepada kita bagaimana kita nak berdoa ataupun bagaimana kita nak bercakap dengan Allah yang paling penting sekali. Okey, Puan Azlini Sulaiman ni dia merupakan dia menetap di Kuantan Pahang, berusia 46 tahun, ibu kepada 6 orang anak. Sekarang ni merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Dia merupakan graduate universiti, dulu merupakan seorang guru selama 10 tahun, dan kini beliau buat full time business lah, insya-Allah. Okey, tanpa berlengah masa lagi, saya menjemput Puan Azlini Sulaiman untuk meneruskan program pada hari ini, insya-Allah. Dipersilakan, insya-Allah.
Okay, Assalamualaikum. Sebab dia macam tersekat. Thank you Syad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ni siri ketiga kita bersama dengan slot Asma Al-Husna dengan nama Mu'afi Hidup. Kan? Alhamdulillah, hari ni agak kelang kabut sikit kan, tapi Allah izin semuanya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, Lutfi pun okey. Kejadian petang tadi memang sebenarnya Kak ni cuak juga sebab bila dia jatuh terus bengkak dan biru. Kan macam Allah ni patah ke apa ni. Kan, tapi mungkin Allah nak bagi ilmu essential oil. Alhamdulillah sangat. Kan setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah. Okay, sebelum Kak ni terlupa, Kak selalu lupa untuk kenalkan diri, tapi MC dah kenalkan Kak ni kan. Okay, saya rasa tak perlu panjang lebar untuk Kak ni kenalkan diri. Alhamdulillah Kak ni akhirnya berjumpa dengan platform Forever, kan, kembali selamanya ke rumah untuk orang-orang yang orang yang suka berbisnes lah. Macam Kak ni memang bisnes MLM daripada dulu. So kembali ke Forever untuk selamanya, insyaAllah. Okay, so malam ni Kak ni nak share dengan sahabat-sahabat yang dikasihi, yang diraikan. Alhamdulillah Kak ni nak share nama Allah, Allahumma ya Fattah ataupun Allah Al-Fattah. Kan, kenapa kita perlu belajar Asma'ul Husna? Untuk sahabat-sahabat yang baru, 67 orang ni mesti ada yang baru-baru kan, yang tak pernah masuk lagi. Okay, Kak ni belajar since pandemik lah, since pandemik 2 tahun yang lepas. Kami bermula bersama dengan Circle Madinatul Hufaz, Tahfiz Madinatul Hufaz di bawah kelolaan Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga Ustaz Azhar Yaakob. Kami bermula secara online. Asalnya kelas kecil-kecil sahaja. Ustazah mula-mula buat adalah mihrab coaching Asma Al-Husna. Kemudian masuk kepada mihrab coaching Qalbun Salim. Lepas tu masuk lagi macam-macam lah, sampai 11 siri dah mihrab coaching yang kecil-kecil. Kan? Dan kemudian Ustazah publikkan jadi Mihrabul Quran. Mihrabul Quran ni dipublikkan. Sebelum tu mihrab coaching tu ia untuk circle yang kecil sebab dia berbayar. Dan kita boleh tengok-tengok rakaman tu bila-bila masa sahaja kita nak tengok lah. Biasa Ustazah buat dalam 6 siri kuliah tersebut, Sabtu Ahad. Tapi Mihrabul Quran ini Ustazah buat setiap hari. Selepas subuh 6.45 pagi bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak anda Ustazah, sama ada Ustaz Mutada Al-Hafiz ataupun Ustazah Solehah Al-Hafizah. Sebab anak-anak Ustazah dan Ustaz ni Alhamdulillah kesemuanya adalah Al-Hafiz dan Al-Hafizah. 8 orang anak dia. Okay. Dan Alhamdulillah selepas bacaan Al-Quran dalam 2 muka surat oleh Ustaz Mutada atau Ustazah Solehah, Ustazah Nur Hafizah akan ambil slot untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni Ustazah akan ambil ayat-ayat, dia tak ada susunan. Kadang Ustazah ambil surah Yunus, kadang surah Yusuf, topik apa yang Ustazah nak bincangkan lah. Dan kadang-kala satu ayat, mungkin 3 ayat daripada surah Yusuf, kan, boleh sampai 2 atau 3 siri Ustazah buat, bergantung kepada topik tersebut. Macam hari itu topik jiwa yang tenang. Macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang sampai 3 hari Ustazah kuliahkan topik tersebut sebab banyak contoh-contoh ayat dalam Al-Quran yang Ustazah rujuk. Okay? So siapa yang follow, memang kita dah hampir ke siri 400 lah, hari ke 400. Sebab Ustazah kerap selepas pandemik habis, kan, dah endemik, Ustazah dan Ustaz kerap bawa orang umrah. Ustazah sekarang pun tak ada dekat Malaysia.
berada dia dalam rangka ziarah 3 masjid. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabi dan juga Masjidil Haram. Ustazah buat trip untuk 3 masjid. Memang seronok lah kalau pergi dengan ustaz dengan ustazah, dan dia juga buat umrah. Umrah ustazah pastinya siapa yang follow, Kak Nina sangat follow umrah dengan ustazah ni, doakan, Kak Nina doakan juga semua, kita semua berpeluang untuk bersama dengan ustaz dengan ustazah, sebab tempat-tempat yang ustaz bawa kita ziarah sewaktu umrah ni memang yang tidak pernah dibawa oleh mutawif lain. Kan contoh, dia akan bawa kita ke tempat Badar, perang Badar. Dan ustazah dengan ustaz ni belajar dekat Jordan dulu. So banyaklah sirah-sirah yang akan dia ceritakan. Sebab ustaz dengan ustazah dia memang pergi special trip tau. Mereka pergi berdua untuk pergi dulu tempat-tempat ni, tempat-tempat mana yang dia nak bawa jemaah yang dia bersama-sama dengan dia dan ustaz. Kan kami dekat Mihrabul Quran ni kadang-kadang ustazah bersiaran pukul 2 pagi waktu Mekah. Kan kita kat sini pukul 6, pukul 7 pagi, dekat Mekah pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. So ustazah tetap juga bersiaran lah kalau lain dia stabil. Okay, so sedikit sebanyak Kak ni walaupun sahabat-sahabat dah ramai kenal kan, siapa tak kenal dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, tetapi in person lah, in person kami dekat Mihrabul Quran, terutamanya yang ambil mihrab coaching dengan ustazah, banyak sebenarnya yang rahsia-rahsia yang ustazah bercerita dengan kami, sebab special sikit lah. Okay, so malam ni Kak ni nak share dengan sahabat-sahabat semua tentang Allahumma ya Fattah. Sebab macam yang Kak ni selalu cakap bila siri Asma Al-Husna, kita nak kenal Allah, kita tak boleh kenal melalui zat. Kan Allah kita tak boleh kenal melalui zat. Kalau macam manusia lain, kita hambanya orang, kita boleh kenal melalui zat. Contoh kan orang tu putih, gelap, kulit kuning langsat, orang tu tinggi, rendah, pakai tudung macam mana, kan tudung labuh, tudung tak labuh, tudung bawal, tudung tak bawal, tudung belit, tudung tak belit, kan. Itu zat. Kan, tapi Allah Azza wa Jalla kita tak boleh kenal melalui zat. Sebaliknya kita kenal Allah melalui sifat. So sifat itulah yang kita kena belajar ilmu Asmaul Husna. Okay. So sifat Allah antaranya adalah Allah Al-Fattah, Allah yang maha membuka. So kita tengok kat ni share screen. Okay, boleh nampak ya sayang? Okay, kita tengok Allah Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah yang maha pembuka dan Allah yang maha pembuka segala rahmat untuk manusia. Okey, Al-Fattah yakni Allah yang maha memberi keputusan serta Allah yang maha membuka pintu kebaikan. Al-Fattah juga merujuk kepada Allah yang maha memberi keputusan. Bermakna Allah dapat berikan hukuman atau memutuskan hukuman ataupun ganjaran pahala bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun akhirat. Maksudnya kat sini nak bagi tahu Al-Fattah ni kalau kita belajar bahasa Arab lah, kan dia daripada perkataan dasar fataha. Fataha tu buka. Kan, so bila buka ni dia buka banyaklah, bukan setakat buka untuk kebaikan, bahkan buka untuk musibah, kecelakaan, keburukan, pembalasan pun pembuka juga. So kita malam ni kita nak tengok dua-dua, Allah sebagai Al-Fattah, Allah Al-Fattah, Allah ni maha membuka pintu kebaikan dan juga pintu musibah, kemudaratan, pembalasan untuk hamba-hambanya yang ingkar. Okay? So daripada perkataan Fattah ni, okay, sebelum Kak ni pergi lebih lanjut kan, kita suka tak kalau orang, kita pernah dengar orang cakap tak macam ni, oh best lah jadi ni Kak Miza lah, kita nak Kak Miza, best lah jadi Kak Miza kan, Kak Miza ni orang sifu, kan, orang sifu maksudnya apa? Orang sifu ni maksudnya apa?
orang yang dekat dengan Sifu. Kan orang yang dekat dengan leader ataupun kita tengok dekat AUC, CBM Merawani, CBM Lila, CBM Kak Azhar, CBM siapa lagi? Kak Maria, kan best lah jadi CBM ni sebab diorang ni orang Kak Miza tau. Maksudnya orang yang rapat dengan Kak Miza. Kan, dan Kak Miza adalah orang yang rapat dengan Sifu, Datuk Desmond dan juga HQ. Kan, nak minta apa-apa kena cakap dengan Kak Miza lah supaya dia boleh kemukakan kepada HQ. Kan, nak komplain apa-apa pun komplain lah dengan Kak Miza supaya dia boleh sampaikan kepada founder. Kan, sebab dia jumpa founder, dia bukan kelang kabut nak ambil gambar, dia kelang kabut nak bagi tahu dia nak apa. Kan, dia nak apa dia nak lagi untuk forever business owner dekat Malaysia. Yang itulah yang ni lah, kan. Dia suruh bagi banyak-banyak. Best tak bila orang rujuk? Cuba bayangkan kalau kita ni contohlah kita rapat dengan raja, dengan orang istana. Best tak kalau orang cakap dengan orang tafsirkan kita, best lah jadi Kak Lini, dia tu orang istana tau. Dia rapat dengan orang raja. Oh ni nanti kan sekejap tu jadi datin tu. Amin kan. Best tak kalau orang rujuk kita macam tu? So begitulah bila kita belajar tentang Asma'ul Husna. Bila kita belajar ilmu Asma'ul Husna ni, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Daripada ilmu Asma'ul Husna inilah kita kenal Allah itu Ya Rahman, Allah itu Ya Rahim. Kita sebelum ni duk sebut-sebut je, kita tak kenal secara mendalam sampai tahap kita jatuh cinta. Sampai tahap kita selalu nak sebut-sebut. Bila kita jatuh cinta, kita sayang, kita rindu, kita nak sebut, kita nak jumpa. Kan? Ada tak sebelum ni kita rasa kita nak sebut je Allah Ya Fatah? Mesti tak, sebab kita belum kenal Allah Ya Fatah. Kita tak tahu sejauh mana dia punya kekuasaan Allah Al-Fatah ini. Kan, kalau kita rasa syok kalau orang cakap kita orang istana, alangkah bestnya kalaulah kita ni di kalangan malaikat dikenali dengan ini orang Allah. Dia ni adalah orang Allah. Macam cerita Syad tadi. Kan Syad cerita tadi tentang kisah Nabi Yunus. Kan Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan selepas ditelan oleh ikan. Ikan yang besar, ikan non katanya kan. 3 kegelapan tu sehingga kan dia sakit dalam perut ikan, dalam lautan, di dasar lautan. Kapal selam masuk kat dasar pun boleh pecah. Ini kan pula manusia, tetapi Nabi Yunus hidup dalam perut ikan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dan kegelapan kat malam, tak nampak apa. Tetapi baginda adalah orang Allah. Dia sangat rapat dengan Allah. Baginda sangat rapat dengan Allah. So apa yang keluar daripada mulut baginda? Walaupun diuji sedemikian rupa dan baginda terus sedar yang ini semua daripada dosa dan kesalahan baginda sendiri. Kan semua yang berlaku yang Allah hadirkan itu adalah daripada khilaf baginda sendiri. Terus baginda memohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So, bila dengar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, malaikat di langit sana dengar ini zikir yang dah biasa mereka dengar daripada mulut seorang hamba yang bernama Yunus ibn Matta. Dah biasa mereka dengar, tapi kali ni mereka dengar dengan sangat pelik sebab suara itu bunyi dia macam tempat yang sangat jauh. So malaikat dah macam kalut, kan bising dah di alam sana, di langit sana, kan apa jadi pada manusia yang selalu menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab baginda adalah orang Allah, orang Tuhan. So kita juga nak dikenali di kalangan malaikat. Tak apa, manusia dekat dunia tak kenal kita pun tak ada masalah. Orang tak tahu kita belajar Asma'ul Husna pun tak ada masalah. Kan kita tak perlukan sokongan orang pun. Tetapi kita nak supaya di atas langit sana rumah kita bercahaya dengan cahaya asma'mu. Kak ni nak macam tu je. Orang tak tahu pun tak apa. Tak ada kelebihan di sisi makhluk pun it's okay. Tak perlu untuk itu pun. Tetapi Kak ni nak daripada langit sana, malaikat boleh tahu cahaya rumah ini adalah cahaya daripada asma'mu. Itu yang Kak ni minta. Kan Kak ni nak sangat macam tu. Okey?
So, tujuan kita belajar Asma'ul Husna adalah supaya kita nak jadi orang. Kita nak jadi orang yang seperti baginda Nabi Yunus, walaupun jauh dah tenggelam di dasar laut, tetapi suaranya masih kedengaran di langit sana oleh para malaikat. Sebab dah biasa sangat dengar. Cuba bayangkan kita, sebab tadi kan Syed bagi tahu kita akan mati, kan apa semua. Dan apa yang Kak ni belajar daripada Ustaz Wadi Anwar, setiap alam adalah lebih mencabar daripada alam sebelum. Kita daripada alam roh. Daripada alam roh masuk ke alam rahim. Alam rahim lebih mencabar daripada alam roh. Daripada alam rahim kita keluar ke alam dunia. Alam dunia lagi mencabar daripada alam rahim. Dalam rahim ibu, kita tak perlu buat apa pun. Makanan disalurkan melalui tali pusat, tak payah minta. Sampai masa makan, sampai makanan. Di alam dunia lebih mencabar. Nak makan kena cari. Nak makan kena usaha. Nak makan kena masak. Nak makan kena suap dekat mulut. Kan? Alam seterusnya selepas dunia, alam barzah. Kan? Lagi mencabar daripada dunia. Kalau kita rasa dunia pun kita dah tersontut, dunia pun kita dah susah payah, kita masuk je ke alam barzah, lagi susah. Lagi susah. Sebab tak ada orang dah boleh menolong, tak ada talian hayat. Di alam barzah, kita berpindah kepada alam akhirat. Masya Allah. Lagi susah. Lagi susah. Daripada alam akhirat pergi ke alam mahsyar. Lagi susah. Lepas tu, kita pergi ke alam mahsyar kan. Timbang menimbang, kan, serahan buku amalan pada tangan kanan atau kiri, lagi susah. Ustaz Wadi kata alam yang seterusnya akan lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Kalau kata kita masuk ke dalam kubur, kan, malaikat sambut kita dengan, ataupun waktu kita berada di pelantar kematian tu kita dah dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka alam selepas itu adalah alam yang indah-indah sahaja untuk kita. Kita nak dengar yang tu je. Di saat kita dalam sakaratul maut, kita nak dengar yang tu je. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepadaku wahai jiwa yang tenang dalam keadaan aku redha kepada kamu dan kamu redha kepada aku. Itu je yang kita nak dengar. Kita tak nak apa dah. So, dalam perjalanan itulah yang kita nak kena sulam-sulamkan. Kita kena kenal Allah, yang kita nak jumpa Allah ni. Kita nak jumpa, tapi kita tak kenal pun orang yang kita nak jumpa, Masya Allah. Bukan orang, kita tak kenal pun. Ni, raja segala raja, pemilik segala pemilik yang kita nak jumpa pada satu hari nanti. Kita nak cari jodoh pun kita nak kenal dulu orang tu. Tak ada masa hari angkat nikah, ijab kabul baru kita kenal kan. Tapi kita nak jumpa dengan Allah, kita buat tak cakna je, kita buat tak tahu je, tak apalah kan. Kita dah solat 5 waktu, solat sunat kita dah buat, puasa sunat pun kita dah buat, sedekah pun kita dah buat, semua kita dah buat. Tapi kita tak kenal Allah. So malam ini kita kenal Allah Al-Fattah. Allah Al-Fattah ni maksudnya Allah yang maha membuka. Allah buka pintu kebaikan dan dia juga boleh buka pintu pembalasan dan juga pintu-pintu kemudaratan. So bila kita tahu Allah Al-Fattah ini dia boleh buka yang positif dan yang negatif, kita boleh bertawassul macam yang Syed cakap tadi, kita bertawassul dengan nama-nama Allah ini supaya doa-doa kita lebih Allah dengari. Contohlah, kalau kita nak minta tolong, kita berada dalam AUC, kan, kita mesej Kak Miza, kan, Kak, saya nak minta tolong akak ni, akak boleh tak tolong saya tengah nak follow up prospek ni Kak, kan, bagi ayat dekat saya sikit Kak, nak follow up dia macam mana. Kan, ni dia dah pernah buat multi level ni, kan, dia kata sama je semua multi level ni, bagi sikit ayat kat saya. Agak-agak kan Kak Miza baca kita punya mesej tu kan, apa perasaan dia? Ya Allah kan, kau tak ada bunga-bunga bahasa langsung, kau terus Kak, kan, Kak Miza pun kau tak sebut, Kak tolong Kak bagi sikit ayat, akak kan pandai mengayat. Amboi kan, macam tu lah kita dengan Allah. Ini Kak ni bagi ibarat
kan, bagi contoh, metafora supaya kita senang faham. Kita nak minta dengan Allah, ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, aku nak suami handsome, suami yang kaya. Ya Allah, aku nak suami aku sayang aku. Ya Allah, aku nak anak aku cerdik-cerdik, semua hormat dekat aku, semua doakan aku. Tak ada langsung bunga-bunga bahasa. Cuba kita bayangkan kalau kita nak minta tolong Kak Miza kan. Ni, kita mungkin tak berapa kenal lagi Kak Miza, tapi kita tahu dia founder EUC. Assalamualaikum Kak Miza yang bahagia. Assalamualaikum Kak Miza, jutawan beriman yang sentiasa dirahmati Allah. Semoga sentiasa dilimpahi rezeki seluas langit. Kak Miza baca ayat pertama tu pun dia dah berbunga-bunga. Apa kau nak dengan aku ni? Kan? Belum lagi baca permintaan kat bawah. Baru mukadimah. Kan? Baru bagi bunga. Kan? Demikianlah kita dengan Allah. Nak minta dengan Allah supaya buka pintu rezeki. Tapi ya Allah, tolonglah aku ni nak kaya. Tolonglah jadikan aku orang kaya. Allah, kata Ustaz Azhar, guru Kak ni, doa tu boleh, tak ada masalah. Allah dengar, dia yang sami', dia maha mendengar. Dia maha melihat, dia yang basir. Dia maha tahu, dia yang alim. Lebih tahu daripada kita sendiri. Dalam hati kita pun dia tahu. Tetapi doa tu doa yang kering. Kering. Allah dah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Aku ada nama-nama yang indah. Mintalah padaku dengan menggunakan nama-nama aku. Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Ini bukan doa. Ini adalah firman Allah dalam Al-Quran. So bila Allah dah berfirman dalam Al-Quran, dia sangat penting. Dia sangat penting. So bila kita nak minta dengan Allah, kita kena berbunga-bunga. Ya Allah, ya, kita dah tahu malam ni Allah ya Fattah yang maha membuka. Nak minta yang buruk, yang baik, semua dengan Allah ya Fattah. Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Tolonglah ya Allah, kau kan semua pintu kau punya. Pintu kebaikan, pintu kejahatan, semua kau punya. Aku nak minta yang baik-baik je ni ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu rahmat untuk aku, pintu hidayah untuk aku. Sebutlah pintu apa nak. Sebab dia pemilik pintu tu. Dia yang boleh buka pintu dan boleh tutup pintu. Tak ada orang lain dah. Dia pemilik segala-gala pintu yang ada dekat alam ini, dekat langit, dekat bumi, semua milik dia. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kan? So, itu antara sebab kita belajar Asma al-Husna. Dan bila kita, dalam ayat, tengok ya. Cuba kita tengok ayat yang pertama ni. Dialah Allah yang membuka segala pintu rezeki dan pintu rahmat untuk hamba-Nya. Ini daripada surah Al-Fatir ayat ayat ke berapa kan? Ayat kedua. Okey. Kita tengok situ Dialah yang maha membuka segala pintu, segala yang tertutup dari urusan mereka. Dan dialah yang mengkayakan yang fakir. Dia yang memberi, kat ni tak nampak tu. Memberikan apa tu? Yang bernasib malang, dan dialah yang permudahkan segala kesulitan. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat kedua. Yang bermaksud, nanti baca sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran tu Kak ni bagi maksud dia sahaja. Apa sahaja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak akan ada yang dapat menahannya. Dan apa sahaja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini nak bagi tahu dalam surah Al-Fatir ni, bagaimana Allah yang memegang segala urusan. Kan urusan nak tahan, nak bagi. Kalau Allah tahan, tak ada orang boleh lepas. Kalau Allah nak lepas, tak ada orang boleh tahan. Kan kita nak tamsilkannya dari sudut rezeki pun boleh, nak tamsilkan dari sudut kebahagiaan rumah tangga, kan apa sahajalah dalam kehidupan kita. Sebab bila ada dah dirakamkan dalam Al-Quran, maksudnya ayat itu adalah untuk kita, umat akhir zaman, sebab kita dah tak ada Nabi. Selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kita dah tak ada Nabi. Jadi, Al-Quran adalah rujukan utama kita. Inilah manual kehidupan kita. Rosak kat mana-mana, stuck dekat mana-mana, tengok manual ni.
Dalam manual ini surah Al-Fatir surah Fatir ayat kedua, Allah dah bagi tahu kan apa sahaja rahmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak ada orang yang boleh menahannya. Kalau kita rasa dia Kak telah mengguna-gunakan saya sehingga kan rezeki itu tak datang kepada saya, tak. Bukan sebab dia, tapi izin Allah. Dan apa yang ditahannya tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Kalau Allah tahan, tak ada orang boleh pergi buka dan lepaskan. Maksudnya Allah sahajalah yang boleh. Jadi kena perbanyakkanlah kita berzikir, melantun-lantun Allah Al-Fattah. Kan sebab sifat Allah Al-Fattah ini dia memberikan rahmat. Apa yang dimaksudkan dengan rahmat tu? Kan rahmat ini adalah sebenarnya, maksud rahmat ni adalah kesian belas Allah kepada kita, dan juga kesian belas Allah kepada kita dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Itu maksud rahmat. Kan? So bila Allah Al-Fattah buka dah pintu rahmat dia untuk kita, tak ada orang dah boleh apa-apakan kita. Sebab dia dah buka semua. Tapi kalau Allah tutup, Allah tahan, tak ada orang boleh tolong buka. So maksudnya kita minta kepada Allah. Contoh macam ni. Wahai Allah, engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu tentang diri aku lebih daripada aku sendiri, ya Allah. Ya Allah, tengoklah diri aku ni, ya Allah. Kan mana yang kurang pada diri aku ni, ya Allah, kau tolonglah tambah. Bagi dia lebih, bagi dia cukup. Mana yang lompong, ya Allah, kau tolonglah tampung. Kan maksudnya kita boleh bercakap dengan Allah macam tu, minta dengan Allah macam tu. Ya Allah, kau lebih terkenal diri aku daripada aku sendiri. Hak mana kurang pada aku ni, ya Allah, kau tolonglah bagi kelebihan, kau tolonglah bagi kecukupan. Mana yang lompong, kau tolonglah tampung bagi sempurna, ya Allah. Kotlah aku ni bodoh, kau tolonglah bagi aku jadi cerdik. Kotlah aku ni, ya Allah, lemah semangat, kau bagi aku kekuatan untuk kuat semangat. Ya Allah, kotlah aku ni tak berapa nak kreatif, kau tolonglah bagi aku jadi kreatif yang teramat. Kan kalau kita belajar lagi nama-nama Asmaul Husna yang lain, Allah yang Musawwir, Allah yang Maha Kreatif. Tetapi basic dia adalah Allah Al-Fattah. Dia yang boleh buka untuk kita jadi kreatif, nak buat copywriting, tak ada idea. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, tolonglah ya Allah. Aku ni tak ada idea, tolonglah buka sikit kepala otak aku ni supaya aku boleh kan keluar copywriting yang menarik, yang terus masuk mendusuk ke hati kan prospek-prospek yang baca, supaya dia melihat kelebihan produk yang aku niagakan. Kan kita boleh berdoa ya macam tu. Okey. So kan bila kita nampak dan kita nampak kelemahan dan kekuatan Allah, kan daripada kita ni susah kepada senang, daripada kita malas kepada rajin, daripada kita dulu berada dalam keadaan sesat ataupun zaman jahiliah kepada zaman yang kita dah diberi hidayah. Ini semua sebenarnya pengalaman kita. Macam Kak Ni sendiri dulu. Masa Kak Ni mula-mula kenal Kak Miza 7 tahun lepas. Kan? Masa tu Kak Ni pun tak mengenali Allah dalam sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Masa tu baru Allah nak buka. Allah Ya Fattah masa tu baru nak buka. Kau kena kenal aku. Kau nak buat bisnes ke, nak buat apa ke, kau tak kenal aku, kau kena kenal aku dulu. Maka kami berjumpa di ESQ, dan ESQ kami belajar base dia adalah Asmaul Husna. Kan? Dan selepas itu Allah terus pilih untuk Kak Ni mendalami lagi ilmu Asmaul Husna. Dan selepas kata kita dah belajar, kita dah memahami Allah Al-Fattah ini, dia boleh buka pintu kebaikan, pintu untuk kemudaratan, maka kita sentiasa berzikir-zikir dengan Allah Ya Fattah. Kan kita lantun-lantun kan, nak berdoa aja Allah Al-Fattah, Allah Ya Fattah. Kan ada satu doa dan kalau perempuan nak bersalin biasa juga amalkan doa ni lah, selain daripada minum minyak selusum ke apa semua ke kan. Inna fatahna laka fatham mubina.
Inna fatahna laka fatahan mubina. Sebab dia pendek je. Kak ni masa nak bersalinkan Lutfi, kan memang Kak ni ulang-ulang inna fatahna laka fatahan mubina, inna fatahna laka fatahan mubina. Memang sangat-sangat mudah bersalin. Kan tak sampai push pun sebenarnya Lutfi tu keluar. Kan memang alhamdulillah lah Allah bagi mudah sangat-sangat. Kan. So bila kita beramal dengan Allah ya Fattah, kan Kak ni sebenarnya tadi tercari-cari Asmaul Husna apa yang Kak ni nak share dengan sahabat-sahabat malam ni. Sebab boleh nak start daripada Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam boleh. Tetapi Kak ni nak lepaskan, nak bagi Allah ya Bari aturkan. Ya Allah ya Bari, kau tolong aturkan malam ni aku nak share apa dengan sahabat-sahabat. Supaya ilmu ni adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang aku share ni maksudnya tepatlah, tepat. Kak ni tak tahu apa keperluan kita semua, seramai berapa orang kat dalam ni. Tak boleh nampak sebab Kak ni tengah buka slide. Tapi Kak ni share Allah ya Fattah. Sebab buka-buka nak revision tu pergi kepada Allah Al-Fattah. Okay. So kita tengok yang kedua. Dialah yang menentukan di antara yang hak dan menjelaskan suatu kebenaran dan membasminya. Maksudnya dekat sini, Allah ni dia maha adil dalam menentukan sesuatu perkara dan tidak pernah apa ni? Tidak pernah dialah yang menentukan di antara yang hak dan yang batil dan menjelaskan sesuatu kebenaran dan membasmi kebatilan. Okey. Dia Allah yang maha adil dalam menentukan suatu perkara dan tidak pernah berbuat zalim dalam menentukan hukumannya, dan Allah sebaik-baik zat yang memberi keputusan. Okey. Ni firman Allah dalam surah Al-A'raf, kan, yang bermaksud ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, yakni adil. Engkaulah pemberi keputusan yang baik. Okey, Allah Al-Fattah ni, kalau kita nak fahamkan ayat ini, dia selain daripada sifat Allah Al-Fattah ni, dia boleh membuka, dia maha membuka pintu kebaikan, pintu keburukan. Kebaikan tu banyaklah. Kan nak minta apa? Kebaikan dari segi rezeki, kekayaan, kan. Okey, semua itu kebaikan lah. Dan keburukan tu kita tak nak. Jadi kita dah tahu Allah berupaya maha membuka juga pintu keburukan dan kemudaratan untuk kita. Jadi kita minta lindung terus. Ya Allah, kalau kau nak bagi, kau nak buka pintu untuk aku, ya Allah, kau buka pintu kebaikan je ya Allah. Kau jangan buka pintu-pintu kemudaratan untuk aku ya Allah. Sebab aku ni tak berdaya untuk menahan kesabaran ya Allah. Kau maha mengenal aku lebih daripada diri aku sendiri. Kan, sebab ujian kesabaran ni ujian yang sangat berat. Sangat berat. Baik diuji dari segi kita senang atau kita susah. Ujian kesabaran ni sangat-sangat berat. So, dalam surah Al-A'raf ni, Allah ni adalah yang menentukan. Dia menentukan keputusan. Kan, sebab tu dalam syarah dengan Ustaz Azhar, Ustaz kata, contohlah hakim nak membuat keputusan pun sebenarnya Al-Fattah. Kan, contoh macam ni. Contoh kan, macam Kak ni ada anak perempuan 3 orang. Kan, katalah sampai satu masa nanti adalah 2 orang kan, lelaki soleh datang nak meminang. Kan, dua-dua soleh, dua-dua baik. Dua-dua al-hafiz al-Quran. Amin. Kan, dua-dua imam. Allahu Akbar. Kan, macam mana nak buat pilihan ni? Kan, nak A ke nak B, dua-dua baik, semua baik, akhlak baik, kan, ilmu agamanya pun hebat, kan. Jadi Kak ni boleh bertawassul dengan Allah Al-Fattah. Ya Allah Al-Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Fattah. Aku ni ya Allah tengah dalam dilema. Aku nak buat keputusan macam mana ni ya Allah, tolonglah bukakan kan apa yang tersembunyi,
aku nak pilih menantu ni ya Allah, nak pilih A ke nak pilih B, pada mata zahir aku dua-dua ni baik, dua-dua ni beriman, dua-dua al-hafiz. Kan? Tolonglah Allah ya Fattah, tolonglah aku untuk buat keputusan yang terbaik untuk anak aku ni supaya jodoh dia ni adalah jodoh yang bawa dia ke syurga. Boleh bertawasul dengan Allah ya Fattah. Tak adalah doa kita tu doa kering. Allah, kan, aku ni nak minta tolong. Kan, nak pilih jodoh mana untuk anak aku, A ke B. Boleh juga doa macam tu. Tapi kalau kata Ustaz Azhar Yaakob, bila kita melantun-lantunkan nama Allah, doa itu lebih didengari. Kan, kita tanya Kak Miza lah. Kan, kita tanya Kak Miza. Ada 2 orang mesej dia ni, AUC mesej. Kak Miza, nak tanya pendapat Kak Miza. Kan, saya ni ada seorang prospek. Dia bagi tahu saya macam mana nak buat pilihan ni. Nak buat bisnes A ke nak buat bisnes B. A, bisnes ... B, bisnes forever. Dia tak tahu nak buat keputusan ni Kak Miza. Bagi sikit cadangan. Ni kata bisnes partner yang pertama. Bisnes partner yang kedua dia mesej Kak Miza juga. Assalamualaikum Kak Miza yang baik hati, yang bahagia, yang beriman. Kan, saya suka tengok Kak Miza. Kak Miza selalu senyum. Kak Miza, saya kan nak minta tolong. Agak-agak Kak Miza nak reply yang mana dulu? Cuba jawab Kak Miza, nak reply yang mana? Kan, confirm Kak Miza akan reply B. Kita yang bukan jadi Kak Miza pun kita dah tahu dah. Kan, walaupun B tu mesej yang kedua, A dulu sampai mesej, confirm jawab B dulu. Sebab dia macam Allah berbunga-bunga. Macam anak kita lah kan. Minta duit nak pergi sekolah kan. Ui, berbunga-bunga bahasa. Ada yang jenis minta direct je. Ni nak duit. Kan bagi juga. Bukan tak bagi kan. Kita kan sayang anak kita memang bagi. Tapi anak yang Umi ada kerja ke tak nak tolong buat? Umi baju adik dah gosok ke belum? Nak tolong gosok? Kan dah tahu dah. Dia mesti nak minta sesuatu. Tetapi dia minta tu dia lapik. Kan kita bagi dengan rasa penuh kasih sayang. Sama juga. So nanti AUC kalau nak message upline, tak semestinya Kak Miza tau. Upline pun kan, walaupun upline tu baru, kita assistant manager, upline pun assistant manager. Tapi dia tetap upline yang bawa kita berjumpa jodoh dalam bisnes ini. So lapik dulu ya. Assalamualaikum. Kan, upline yang bahagia. Kan best dengar tu. Kan, Kak Din dulu pun tak biasa juga tau. Masa mula-mula pergi belajar ilmu ni, Allah, nak kena cakap yang bahagia ke? Kan, tapi bila dah lama-lama kita jadi biasa. So kita selalu puji-puji orang. Kan, keluar kata-kata yang positif, kata-kata yang best. Sebab kata-kata yang positif tu dia akan balik pada kita balik sebagai doa. Okay. So dalam surah Al-A'raf ni kita tahu dah Allah dah berfirman dalam Al-Quran, Allah dah nyatakan dalam Al-Quran bahawa Al-Fattah, Allah Al-Fattah juga menentukan yang hak dan yang batil. Kalau nak buat keputusan, kalau kita dalam dilema, betul ke Kak saya ni nak ikut akak, nak follow akak buat business forever, saya ni confused lagi ni, saya ni tak tahu lagi ni nak buat ke tak nak buat. Kan, selalu kalau rujuk Kak Miza, apa Kak Miza cakap? Buat solat istikharah. Buat solat istikharah. Lepas ni bila doa tambah. Letak Asmaul Husna. Lantunkan Asmaul Husna. Sebab kita dah belajar Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Fattah. Kau kan maha membuka, Ya Allah. Yang hak dan yang batil tu maksudnya apa? Okey, apa segi yang lila ya. Yang hak tu yang benar. Yang batil tu yang tak benar. Al-haq dan al-batil. Okey. Maksudnya Allah ni dia membukakan benda yang perkara yang hak, perkara yang betul tu dia akan nampakkan betul. Perkara yang batil tu dia akan nampakkan yang benda tu adalah salah supaya kita tak buat pilihan. Maksudnya contoh dalam yang Kak ni bagi tadi, pemilihan jodoh untuk anak kan. Kita pun tak tahu jodoh yang datang meminang anak kita cewa. Kan, Kak ni dia anak baru umur 18 tahun. Aku dah fikir jodoh pula kan. Sebab Ustaz Azhar bagi pasal jodoh. Kak ni pun terikut dengan Ustaz Azhar kan. Dia bagi dalam syarah tu pasal jodoh kan.
Jadi kita tak tahu mana yang betul, mana yang hak dan mana yang batil. Sebab dari segi zahir, dua-dua manusia beriman. Kita tengok pakai serban, jubah putih. Dua-dua kan datang, Assalamualaikum ya Umi. Kan? Dua-dua baik. Kan? Suruh jadi imam solat maghrib. Dua-dua boleh jadi imam. Bacaan pun menarik. Itu dari segi zahir. Tapi kita tak tahu yang batin. Kita tak tahu yang mana hak dan yang mana batil, yang mana betul, yang mana yang salah. Okey? Okey, terima kasih CBM Lila. CBM Lila ni orang yang sangat lemah lembut kan. Dia memang dengan suami dia, Abang Syam kan, Hesamuddin tu. Kan dia selalu tulis Hesamuddin. Dua-dua ni orang yang kat ni tengok Allah, hai sejuk je mata memandang. Kan macam mana bila orang pandang kita dengan pandangan yang macam sejuk je mata memandang kan. Allah izin. Allah izin. Allah izin sebabkan aura tu ada pada dia. Kan. Orang baik hati memang aura dia terpancar dekat muka. Sebab tu kalau orang cakap dia ni mulut je puaka tapi hati baik. Tak. Tak. Ustaz Azhar dah cakap, tak ada macam tu. Dia tak ada. Mulut puaka, hati baik, tak ada. Kalau mulut tu puaka, hati lebih kurang. Ya? Tak ada. Ustaz Azhar dah cakap. Tak boleh. Dia, apa yang ada dekat dalam kita, dia akan tercermin dekat luar. Kita tak boleh nak sembunyi. Kalau cakap kuat, kan, kalau cakap kuat tu lain. Orang cakap kuat sebab dia memang kan kau kalau aku cakap perlahan kau tak dengar. Kan tu lain, tu bukan mulut puaka, itu dia cakap kuat. Mulut puaka ni suka sumpah seranah, suka cakap sikit-sikit kan maaf ya Kak ni cakap macam bengong lah. Kan dia tak nak perkataan-perkataan yang tak best tu keluar. Kan? So kita kena didik lah. Kita kena didik supaya kita tak keluar. Kak ni pun sama juga dulu masa zaman jahiliah. Kadang-kadang keluar benda yang tak bagus. Waktu Kak ni diuji dalam bisnes pertama dulu. Kak ni sayang semua bisnes partner Kak ni kan. Tapi tiba-tiba waktu diuji hebat tu, bila part benda tu berlaku, Kak ni cakap apa tau? Kan aku sumpah kau memang kau takkan senang. Dia automatik keluar tau. Tapi lepas Kak ni belajar tentang Asma'ul Husna apa semua kan, Kak ni tarik balik, ya Allah tolonglah ampunkan aku ya Allah. Bisnes partner aku tu tak bersalah apa, semua engkau yang izin. Semua engkau yang izin. Kan kita sedar balik lah. Kan dulu mulut pun boleh tahan juga. Kan. Sebab ikut hati memang mati. Kan. Bismillah. Kan. So kita nak jadi orang yang baik-baik. Kat UC kita selalu diingatkan untuk jadi orang yang baik-baik, untuk mendoakan, untuk selalu memberi kemaafan, untuk mengaku kita salah. Kan walaupun kita tak salah, mengaku sahaja kita salah. Kan tak apa, orang nak tengok kita hina-hina, orang nak tengok kita kan kau memang kalau selalu buat salah. Tak apa, tak ada masalah. Janji dekat langit sana malaikat tersenyum dengan kita. Ya Allah, hamba kau ini kan, orang lain salah pun dia minta maaf. Dia salah memang sah, dia minta maaf. Orang lain salah pun dia yang minta maaf. Kan tak apa, biar nama kita dikenali oleh para malaikat di langit sana. Manusia tak kenal tak apa, tak ada masalah pun untuk kita. Okey, sebab manusia bukan beri rezeki pun pada kita. Okey, dalam ayat surah Al-A'raf ayat ke-89 ini, Allah ulang 2 kali perkataan fathah. Rabbana ftah bainana. Awal tu dah fathah. Yang kedua yang kat belakang tu Fatihin. Itu pun daripada perkataan dasar Al-Fattah. 2 kali Allah ulang perkataan Al-Fattah dalam ayat ini nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu bahawa wahai manusia, kan, akulah yang berkuasa untuk membuka atau menutup pintu hidayah. Kan, nak buka sebab ayat ini berkaitan dengan perkara yang benar ataupun salah, yang hak dan yang batil. Jadi Allah nak bagi tahu kita dalam ayat ini, dialah Allah yang berkuasa untuk membuka pintu hidayah. Banyak-banyak doa yang kita boleh minta dengan bertawasul dengan Allah Al-Fattah. Sebenarnya doa yang paling penting adalah, Ya Allah, Ya Fattah, tolonglah Ya Allah bukakan pintu hidayah untuk aku.
Bila dapat kunci ni je, bila dapat je kunci hidayah ni, lain semua settle. Dapat rezeki tapi hidayah tak dapat. Kan, boleh celaru hidup kita. Kan. Dapat kebahagiaan, dapat hidup mewah, dapat semua benda yang kita nak, setting dapat, tapi hidayah tak dapat. Memang porak peranda hidup kita. Kita tak nak macam tu sebab dia akan jadi istidraj. Kita tak nak. Na'udzubillahi min zalik. So, selepas ni kita dah tahu dah, kita nak bertawasul dengan Allah Al-Fattah. Kan Allah yang maha membuka, dia yang berhak menentukan buka pintu hidayah, tutup pintu hidayah, semuanya milik dia. Kan, jadi tolonglah lepas ni kita sama-sama berdoa dengan Allah Al-Fattah, Allah ya Fattah, yang maha membuka. Okay. Contoh, lagi satu contoh kat ni nak bagi contoh kan. Ya Allah, tolonglah ya Allah ya Fattah. Engkau kan yang Fattah, engkau kan yang maha membuka. Suami aku ni nakal sikit. Lihat sikit ya Allah nak buat amal ibadah. Lihat sikit nak bangun solat tahajud. Tolonglah ya Allah ya Fattah. Bukakanlah pintu hidayah. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Untuk hidayahmu mendarat dalam hati dia. Untuk hidayah tu touchdown pada hati dia. Boleh, tak ada masalah. Sebab bila dengan pasangan contohnya, kan bukan kita boleh paksa-paksa. Nak berdakwah ni, nak tarbiyah, orang paling dekat adalah paling susah. Tapi ada caranya. Kak Ni dulu risau juga tau, macam mana je nak sampaikan semua ilmu yang Kak Ni belajar pada anak, pada suami kan. Macam mana nak paksa anak suruh mengaji macam kita mengaji. Sebab kita pernah muda, kita pernah jadi kanak-kanak remaja juga dulu kan. Mana nak buka sangat Quran, melainkan Jumaat baca Yasin, tu je lah. Kan dah jadi generasi bergenerasi, Jumaat baca Yasin, tu je. Yang lain tak ada. Kan? So, bila Kak Ni belajar dengan Ustazah Nafizah Musa, dengan Ustaz apa semua, dengan Ustaz Wadi, kan? Kata Ustazah, aura tu akan sampai, energi tu akan tersebar ke serata tempat yang kita pergi. Macam Kak Ni selalu bagi contoh, kalau yang dah pernah masuk Zoom sebelum ni kan, kita, ibu, kita ada aura kita yang tersendiri. Ayah pun sama. Kita ada aura yang tersendiri. Contoh kita daripada tempat kerja, balik rumah. Kita buka aja pintu rumah ataupun buka aja gate rumah, nak bawa masuk kereta, kan. Masuk rumah biasa anak-anak petang duduk depan tempat tengok TV kan. Kalau anak Kak Ni duduk depan TV lah. Kalau yang besar-besar tak ada, depan TV, duduk dalam bilik. Tapi kita pergi buka pintu bilik dia. Dia dah tahu dah soalan apa yang pertama mak dia nak tanya. Nanti lepas ni cuba tanya anak-anak, kan, kalaulah Umi balik daripada mana-mana kan, agak-agak apa soalan pertama yang Umi akan tanya you all? Kalau soalan pertama masuk rumah tu tanya dah makan, itulah aura kita. Ataupun dah buat kerja sekolah, homework dah habis buat, itulah aura maknya dengan ayahnya. Dah mandi, itulah auranya. Kalau masuk je rumah dah solat, itulah aura kita. So Ustazah kata jangan risau. Macam Ustazah sendiri dia bagi contoh, dia daripada dulu dah kan, dah berpuluh tahun, dekat 20 tahun dah Ustazah dalam bidang dakwah. Bukan sempat sangat nak cara anak dekat rumah. Most of the time Ustaz dengan Ustazah adalah berada di luar. Anak 8 orang apa cerita? Kan, anak dia 8 orang, 88 Al-Hafiz Al-Hafizah. Macam mana tu? Allah ya Bari, Allah ya Hafiz, ya Muhaimin, yang menjaga, yang memelihara. Allah yang Alim, Allah yang memberikan kefahaman, ilmu. Semua diserah kepada Allah. Sebab kita tinggal anak kita, kita tak tahu dia buat apa dalam bilik dengan telefon. Tapi serah semua. Sebab dialah yang maha membuka. Buka pintu untuk kebaikan, buka pintu untuk kemudaratan, semua dia. Serahkan. Kan Kak Ni dulu-dulu pun risau juga tau. Kan dengan pasangan kan. Yalah biasalah kan. Hidup dalam kalangan keluarga tentera pula. Macam-macam ada dekat camp. Walaupun askar Melayu tak ada perempuan. Askar regimen askar Melayu diraja tak ada anggota perempuan tau.
Kat situ memang dulu-dulu, you all tak tahu kan, Regimen Askar Melayu Diraja dia tak ada anggota perempuan, semua lelaki. Tetapi waktu dia orang punya ye-ye, kan dia import perempuan daripada luar. Kan. So pegawai-pegawai yang muda-muda ni macam-macam PL perangai. Tak muda yang dah tua pun ramai perangainya. Kan macam-macam perangai tu. Tetapi kalau kita nak pergi mengintip, nak pergi cari nak pasang perisik ke apa ke, nak tengok apa benda dia orang buat. Sebab dalam camp, kalau kat tempat pegawai, kan mes pegawai, dekat dalam tu dia macam ada mini hotel. Dia punya mes pegawai tu. Ada karaoke lah, ada snooker lah, macam-macam facilities dalam tu. Kan boleh keluar masuk. Siapa-siapa pun yang diorang nak bawa keluar dan masuk dalam camp. Tak ada siapa cakap apa pun sebab itu pegawai. Berani ke guard tu nak larang? Memang kau bertugas sebulan dah. Kan memang tak berani. Jadi apa yang berlaku dalam camp tu kadang-kadang dulu-dulu rasa macam risau juga sebab banyak kes juga kan, pegawai-pegawai ni macam-macam lah. Tetapi bila dah belajar Asmaul Husna, Allahumma ya hafiz ya muhaimin. Ya Allah, kau maha menjaga, kau maha memelihara. Kau jaga dia supaya hati dia duduk pada engkau. Bukan pada aku, pada engkau ya Allah. Kau jaga dia supaya dia ingat Tuhan, dia ingat anak-anak dia ingat dia nak mati. Kan Kak ni sampai tahap doa, ya Allah ya Tuhanku, jaga dia supaya dia satu masa nanti asal dengar azan je dia pergi masjid. Asal dengar azan je dia pergi masjid. Kan Kak ni memang doa macam tu. Kan sebab Kak ni belajar dengan Prof Muhammad Kamil kan. Prof Muhammad Kamil kan kalau baca buku dia dan selalu follow dia punya ceramah kan, Kak Roza ambil masa 6 tahun tau nak berdoa, solat tahajud, solat hajat, kan solat taubat untuk doa dengan Allah supaya berikan taufik dan hidayah kepada Prof Muhammad Kamil. Orang yang sangat intelijen, cerdik sangat-sangat Prof Muhammad Kamil ni, tetapi agamanya agak kurang. Solat hujung-hujung waktu. Kadang maghrib isyak bercampur-campur. Ini cerita Prof waktu dia belum berhijrah. Tetapi hasil daripada doa bini dia 6 tahun tak putus-putus bangun tahajud minta dengan Allah. Apa doa Kak Roza? Kak ni tiru doa Kak Roza tu sebenarnya bila Kak ni belajar. Ya Allah, jadikan dia manusia yang dia nak buat jihad, dia nak berjihad, dia nak berdakwah di jalan-Mu sampai mati. Dan apa jadi pada Prof Muhammad Kamil sekarang? Baca buku dia Bersyukur Saat Diuji dan Travelog Haji. Betul Kak Azhar? Bacalah buku Prof Muhammad Kamil. Tu belum lagi baca Rumah Kecil di Jabal Uhud. Kak Roza punya buku. Masya Allah. Kita baca buku laki bini ni tulis macam kita berada dalam journey tu. Kan cerita tentang anak dia belajar bahasa Arab dengan seorang guru nama Ibtisam. Bagaimana Ibtisam dibawa ke Malaysia lepas Amirul. Sekarang chef Amirul ada dekat Malaysia, dah balik daripada Mekah. Dulu dia jadi chef dekat Holiday Inn, Holiday Villa di Mekah ke Madinah. Dia balik sebab Prof dah tak sihat. Prof kena buat dialisis sekarang, sakit buah pinggang. Bagaimana Ibtisam daripada Sudan, negara Sudan kan miskin, datang ke Malaysia, dia berapa hari dekat Malaysia? 9 hari ke? Dia tulis satu buku tau. Satu buku, Ibtisam ni guru kepada Chef Amirul, 9 hari di syurga. Kak ni tak baca buku tu, tapi Kak ni dengar ceramah Prof Muhammad Kamil tentang buku tu. Masya Allah. Kita dekat Malaysia, kita tak hargai pun apa yang ada di Malaysia. Ni keluar sikit topik Tetapi Allah nak buka, Allah Al-Fattah, dia nak buka pintu hati Kak ni dengan pintu mata, pintu akal fikiran semua. Ada sekali tu Kak ni dengar Prof Muhammad Kamil, dia ulas tentang buku tu, 9 hari di syurga. Kisah tu adalah kisah Ibtisam datang ke Malaysia. Prof ambil dia daripada airport, bawa dia nak balik ke kampung rasanya. Dekat kampung Prof dekat Negeri Sembilan, tak silap Kak ni. Dekat Melaka. Dalam perjalanan tu kampung, dia nampak pokok pisang. Kan pokok pisang dekat Malaysia kan banyak kat kampung-kampung dengan buahnya bertandan-tandan. Dia suruh Prof berhenti. Berhenti dia cakap.
Prof kata kenapa? Tunggu. Dia nak ambil gambar. Dia keluar daripada kereta, dia ambil gambar dekat pokok pisang apa semua kan. Dia cakap dengan Prof, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebiji macam dalam surah Al-Waqi'ah. Sebiji macam dalam surah-surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman. Allah bercerita tentang syurga. Tentang keadaan di syurga di mana pokok pisangnya, pokok buah-buahannya boleh dipetik dengan tangan. Dia lalu lagi nak pergi kampung Prof. Dia tengok pokok rambutan, buah boleh petik dengan tangan. Dia suruh berhenti dan ambil gambar. Dia Allah, dia kata macam dekat syurga Malaysia. Macam dekat syurga. Kak ni menghayati setiap sharing daripada Prof. Muhammad Kamil Ibrahim. Masya Allah. Carilah, follow lah Prof. Muhammad Kamil. Prof pun dah akhir-akhir dah kehidupan ni. Kak ni memang obses gila dengan Prof. Muhammad Kamil dan Kak Roza. Kan? Kak ni baca buku Rumah Kecil di Jabal Uhud masa Kak ni nak pergi umrah. Kak ni cari buku tu, Kak ni jumpa buku tulisan Puan Roza. Puan Roza ni dia bercerita rumah dia duduk di Mekah selama 6 tahun di Madinah. Masa tu mereka menjadi pensyarah Prof menjadi pensyarah di Universiti Madinah. 6 tahun. Rumah dia betul-betul buka pintu tingkap dapur menghadap ke Jabal Uhud. Sebab tu nama buku tu Rumah Kecil di Jabal Uhud. Apa amalan suami isteri ini selama 6 tahun berada di Madinah? Maghrib, solat Maghrib dan Isyak di Masjid Nabawi. Kan? So selepas solat Isyak, Prof bawa kenderaan MPV tau. MPV boleh muat dalam 7 orang, 8 orang. So setiap kali selepas habis solat Isyak setiap hari, Prof akan berkenalan dengan jemaah umrah daripada Malaysia. Orang Malaysia pergi Madinah, bila duduk sembang-sembang tanya Prof Muhammad Kamil duduk mana, duduk Madinah, kita bayang kita kan, confirm kita excited. Duduk Madinah? Kan Prof akan jemput jemaah tu datang ke rumah dia, ikut dia naik kereta, nanti dia hantar balik. So Prof akan bawa 7-8 orang balik ke rumah dia di Jabal Uhud, naik dia punya MPV. Sebab Prof ni dia punya mission setiap malam dia nak wujudkan taman syurga dekat rumah dia. Macam mana nak wujudkan taman syurga? Ni malam ni kita berada dalam taman syurga. Kan ada majlis ilmu. So apa yang Prof buat setiap malam, dia bawa balik jemaah umrah daripada Malaysia kat rumah dia dalam 7-8 orang. So apa yang berlaku dalam masa 1 jam, Kak Roza akan masak nasi Arab. Sebab nasi Arab perlukan masa 1 jam untuk masak lengkap. So 1 jam itu jemaah tu dipaksa untuk dengar tazkirah daripada Prof Muhammad Kamil. Kan sebab dia nak rumah dia jadi taman syurga. Masya Allah, Kak ni memang inspire gila dengan suami isteri. Masya Allah, rasa macam Allah ya Fattah. Allah Al-Fattah, dia yang bukakan pintu-pintu ilmu apa semua untuk kita follow, untuk kita ikuti. Kalau kita tak follow orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh bawa kita ke syurga, kita follow juga. Tapi follow orang yang tak bawa kita ke syurga. Semua Ustaz Wadi pesan banyak kali dalam ceramah. Ini boleh jadi asbab bawa kita ke neraka dan boleh jadi asbab untuk bawa kita ke syurga. Kita yang tentukan. Kita nak pilih yang mana. Kan? So na'udzubillah, kita tak nak gadget-gadget ni semua jadi asbab untuk bawa kita heret kita ke lembah neraka Jahannam. Kita nak kita masuk ke alam kubur, dalam atas pelantar kematian tu pun kita dah nak ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang tu je kita nak dengar, yang lain tak nak dengar. Tak nak dah. Nak bagi apa pun tak nak dah masa tu. Okay? So, bila satu lagi, kan ini pesan daripada Ustaz, bila kita berdoa, kenapa kita nak kena melantun-lantunkan Asma'ul Husna, supaya bila kita berdoa, kita ada give and take. Apa yang giftnya? Gift, kita lantunkan Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah. Nak sebut berapa kali tu terpulang kepada kita. Sebut dia sampai dia meresap ke dalam hati.
Sebab kita dah belajar malam ni, Allah Al-Fattah, dia boleh buka pintu semua. Dia boleh buka pintu kebaikan, dia boleh buka pintu kemudaratan. Dia yang pegang yang hak dan yang batil. Kita tak tahu depan kita ada apa. Kita tak tahu masa depan kita nak jadi apa. Tapi Allah Al-Fattah berkuasa menentukan segala-galanya. So kita dah boleh mula berdoa untuk give and take. Give tu apa? Bagi dulu. Puji dulu. Orang kita pun suka dipuji. Sifu cakap malam tu kan dalam training Eagle tu, yang tambahan 2 jam secara online, siapa yang follow. Manusia perlu di-recognize, perlu dihargai, perlu dipuji-puji. Allah lagilah perlu dipuji. Dia memang suka dipuji. Sebab itulah adanya Asmaul Husna. Dan yang take-nya, take itu yang kita minta. Dah give, bagi dah. Dah bagi dah, bunga-bunga dah. Dah berbunga-bunga dah bahasa kita. Give, take apa? Take, mintalah apa yang kita nak. Ya Allah, kan Ustazah pernah share dengan kami dekat Mihrabul Quran. Ustazah dapat masuk mihrab masa tu. Ustazah doa sebab bukan mihrab. Ustazah dapat masuk raudah. Raudah yang baru ni, dia masuk hala ke lain. Bukan macam Kak Ni dah pergi Mekah dalam 12 tahun lepas kot Kak Ni pergi. So Ustazah kata dia pergi selepas sebaik sahaja buka lepas pandemik tau. So raudah, tempat yang perempuan nak masuk, dia dah ubah. Bukan masuk dari sisi yang lama, masuk dari sisi yang lain. So Ustazah ni dia boleh berbahasa Arab dengan fasih. Jadi Ustazah tanya petugas dekat dalam tu, Ustazah tanya dia lah, sekarang ni kita berdiri dekat kawasan apa? Itu memang raudah, memang dalam lingkungan raudah lagi. Tetapi sisi yang masuk tu adalah kamar Sayyidatina Aisyah. Dulu bukan masuk melalui kamar Sayyidatina Aisyah. Kan? So bila berada dalam kamar Sayyidatina Aisyah, Ustazah kata lepas solat sunat, Ustazah doa, ya Allah, sebagaimana kau pilih Sayyidatina Aisyah, tolonglah ya Allah, pilih aku juga ya Allah. Pilihlah aku ya Allah sebagaimana kau pilih Sayyidatina Aisyah untuk jadi hamba-Mu yang engkau cintai. Tapi lepas berdoa tu, Ustazah macam tersentak. Kan Ustazah Nafisah macam tersentak tau. Ustazah macam macam tak kena doa ni. Aku ni siapa nak suruh Allah pilih aku macam Sayyidatina Aisyah yang begitu hebat. Sayyidatina Aisyah waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatina Aisyah baru berumur 20-an. Bayangkan berapa puluh tahun Sayyidatina Aisyah menyaksikan pelbagai peristiwa jatuh dan bangun. Peperangan, perang saudara, perang Jamal, perang Siffin, macam-macam peperangan lagi sehinggalah Saidina Hasan, Saidina Husin, Saidina Hasan terkorban di Karbala, semuanya disaksikan oleh Sayyidatina Aisyah. Dan bagaimana pergaduhan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para pemerintah keturunan Abbasiyah, semua disaksikan oleh Sayyidatina Aisyah. Sebab umur Sayyidatina Aisyah tak silap Kak ni dalam 60 tahun lebih baru meninggal. Bayangkan waktu baginda wafat sallallahu alaihi wasallam, usia Sayyidatina Aisyah baru 20-an. Dan kenapa Allah pilih Sayyidatina Aisyah untuk menjadi salah seorang isteri kepada baginda Nabi Ummul Mukminin? Dahlah diberikan akal yang cerdik, daya hafalan yang sangat kuat. Kan dia adalah perawi hadis yang sangat-sangat beratus ribu hadis sebenarnya daripada Sayyidatina Aisyah sahaja. Kan ada sebab Allah aturkan itu semua. Kan? Dan Ustazah kata bila macam dia tersentak, takkanlah aku ni nak jadi macam Sayyidatina Aisyah. Tak kena doa ni, tak kena. Ya Allah, dia berdoa balik tau. Ya Allah, tolong ya Allah, minta ampun. Tak kena doa tu ya Allah, tak kena ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, pilihlah aku ya Allah supaya aku ni dapat bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Aku nak bersama dengan Sayyidatina Aisyah, dengan Sayyidatina Khadijah. Sebenarnya daripada kelas-kelas ni lah sebenarnya Kak Ni createkan doa untuk diri sendiri. Bila Kak Ni doa,
Kan Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. 4 ayat ni, 4 doa ni memang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Lepas tu baru Kak Ni doakan untuk diri sendiri dan keluarga. Ya Allah, tolonglah kau muliakan, bahagiakan suami aku, kau angkat darjat dia, kau kurniakan dia mati syahid. Kau jadikan suami aku dan anak-anak lelakiku adalah teman kepada para nabi dan anbiya di syurga. Dan kau jadikan aku serta anak-anak perempuanku sebagai teman kepada para penghuluwati di syurga. Sebab penghuluwati ada 4 kan, Saidatina Aisyah, Saidatina Fatimah, Saidatina Khadijah dan juga Asiyah, isteri kepada Firaun. Nak sangat jumpa 4 orang wanita hebat syurga ini, dijanjikan syurga. Kan. So itu doa untuk give and take. Sebab kita dah kenal malam ni Allah Al-Fattah. Okey. Okey, sekejap ni. So Kak Ni rasa itu sahaja untuk Allah Al-Fattah. Tapi sebelum habis, Kak Ni nak share satu cerita lah. Satu cerita sebab ni dah pukul apa dah? Ni dah pukul 10 kan. Kak Ni nak share satu cerita. Ni Dr. Maurice Busili. Kan Maurice Busili. Kita tengok Dr. Maurice. Okey, Dr. Maurice ni, Profesor Dr. Maurice ni, beliau ni adalah pakar perubatan daripada Perancis tau. Beliau ada kepakaran dalam bidang apa nak sebut ni, gastroenterology. Kan, pendekkan cerita, beliau ni daripada zaman ayah dia sebenarnya menjadi doktor keluarga kepada keluarga diraja Faisal Arab Saudi. Okey. So apa yang berlaku kepada Dr. Maurice ni yang menyebabkan Allah ya Fattah, Allah Al-Fattah membuka pintu hidayah kepada Dr. Maurice ni. Tak ada orang pergi berdakwah dekat dia, tapi Allah Al-Fattah memberikan bukti yang Allah Maha membuka, yang hak dan yang batin milik Allah Al-Fattah. Dia je yang boleh buka dan tutup. Okey. So kita tengok Dr. Maurice ni, dia menjadi doktor keluarga kepada keluarga diraja Raja Faisal Arab Saudi. So apa yang berlaku bila beliau ni bertugas di Arab Saudi sana kan, dia yelah, bila siapa yang pergi Arab Saudi confirm lah pergi muzium apa semua kan. So dia berjumpa dengan kisah Firaun. Tak ada gambar. Oh, gambar Firaun tu tak ada. Oh, tak adalah gambar Firaun tu. Sorry nanti Kak Ni share dekat Facebook lah. Okey. Dia berjumpa dengan mumia Firaun di Muzium Mesir. So Dr. Maurice ni dia tertarik untuk mengkaji macam mana jasad Firaun ni tidak hancur walaupun dah beribu-ribu tahun kan Firaun ni. So apabila dibuat kajian, Dr. Maurice dapati mayat Firaun ni penuh dengan air garam. Penuh dengan air garam dekat mayat tu, dekat jasad Firaun tu. Bila dikaji, bila dibuat bedah siasat, jasad Firaun tu sampai sekarang kalau dikaji dia penuh dengan air garam. Sebab peristiwa yang berlaku yang telah Allah rakamkan dalam Al-Quran di mana Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Kan dia kejar baginda Nabi Musa alaihissalam duduk depan Laut Merah. Nabi Musa tak tahu nak buat apa sehinggalah Allah buka laut tu dan Nabi Musa dengan kaumnya selamat menyeberang. Firaun dia tengok orang selamat kat depan, Nabi Musa dengan pengikut selamat, dia pun ikut juga. Tapi Allah dah
Kan daripada terbuka laut tadi dah tutup balik, Nabi Musa selamat tapi Firaun dan pengikut dia tenggelam. Firaun dengan pengikut dia kejar Nabi Musa bukan 2,000 orang tau, bukan 3,000, bukan 10,000, beratus ribu tentera Firaun follow Nabi Musa kat belakang. Nak kerjakan Nabi Musa dengan pengikut Nabi Musa yang hanya berapa ratus orang. Dahlah perempuan, kanak-kanak, orang tua semua ada. Dia dengan tentera dia beratus ribu orang dekat belakang. Mau Nabi Musa tak takut? Kan? Sebab itulah Allah datang ke pertolongan yang di luar jangkaan akal manusia. Allah Al-Fattah. Dia maha membuka. Dan apa jadi kepada Dr. Maurice bila mengkaji mumia Fir'aun? Kan? Kenapa jasad Fir'aun ni banyak sangat air garam? Dan Dr. Maurice mula mengkaji Al-Quran. Bila dia mula mengkaji Al-Quran, didapati pada ayat, pada ayat berapa tadi? Kat ni tak ada tadi. Ayat 92. Ayat 92 surah. Masya Allah, tabarakallah. Surah Yunus, kan? Surah Yunus ayat ke-92. Dia sebenarnya kisah tu bermula pada ayat 90, 91, 92. 90 tu mula episod kejar mengejar Fir'aun tu, kan, sampailah ditenggelamkan dalam Laut Merah. So apabila Dr. Maurice ni mengkaji Al-Quran, dia mentadabbur Al-Quran, dia dapati patutlah pada jasad Fir'aun, kan, pada jasad Fir'aun tu ada macam disaluti oleh air garam. Rupanya dalam surah Yunus Allah telah berfirman bahawa kan, Allah memang akan kekalkan jasad Fir'aun untuk dipertontonkan kepada manusia sampai akhir zaman. Allah akan biarkan jasad Fir'aun ni tidak hancur. Sebab Allah nak suruh manusia pada zaman selepas Fir'aun tengok, inilah manusia yang zalim, manusia yang telah melanggar perintah aku, manusia yang telah menentang perintah aku, dan manusia yang taghut. So apa yang berlaku kepada Fir'aun adalah Allah telah rakamkan dalam Al-Quran dulu. So bila dia tadabbur, dia kaji Al-Quran, dia dapati no wonder lah dalam seluruh mayat Fir'aun tu penuh dengan air garam. Sebab air garam kan, kita nak nak jeruk, nak buat jeruk kan kita letak garam kan, supaya benda tu tahan lama. Sama juga nak buat tempoyak. Kenapa durian tu boleh jadi tempoyak? Sebab kita letak garam yang banyak. So sama jugalah dengan jasad Fir'aun tu. So selepas mengkaji Al-Quran, maka apa yang berlaku dalam satu persidangan antarabangsa, Dr. Maurice ini telah mengumumkan secara masa persidangan tu, dia umumkan secara terbuka, dia kembali kepada agama fitrah. Dia telah memeluk Islam kerana dia sangat yakin Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ini adalah genuine daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan makhluk. Sebab apa yang Allah maktubkan, apa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, sebiji-sebiji jadi. So bila kita belajar tadabbur, ta'ammul Al-Quran, sebenarnya apa kisah yang ada dalam Al-Quran, Allah nak bagi tahu kita, kalau kau buat ni, kau akan dapat macam ni. Kau buat ni, kau dapat macam ni. Macam contoh kita belajar kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Dan kalau kita belajar tentang kisah Maryam, bagaimana Maryam duduk je dekat mihrab. Maryam mengandung tanpa bapa. Dia pun tak tahu kenapa dia boleh mengandung. Dia mengasingkan diri. Sebab daripada doa mak dia lagi. Sebab mak dia doa supaya Allah bagi seorang zuriat dekat dia, dan dia nak infakkan anak dia ni, zuriat ni nanti untuk jadi orang yang berkhidmat kepada Baitul Muqaddis. Tetapi qadarullah, yang lahir bukan lelaki, sebaliknya Maryam yang lahir. So kalau perempuan macam mana nak berkhidmat di Baitul Muqaddis? Tetapi ni Kak ni belajar dengan Ustaz Zuramli. Ustaz Zuramli dia tadabbur kisah Al-Kahfi sebenarnya, tapi Kak ni masukkan sedikit bagaimana the power of niat. Nawaitu tu sangat power tau. Power sangat-sangat. Niat dia dulu, mak dia dulu nak anak lelaki.
supaya dapat berkhidmat dengan Baitul Maqdis. Tetapi Allah panjangkan sikit perjalanan dia, lahirnya Maryam, dan Maryam ditakdirkan oleh Allah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan siapa Nabi Isa? Nabi Isa lah orang yang berjuang di Baitul Maqdis. Masya Allah, perjalanan tu panjang. Kan? So apa yang berlaku dalam Al-Quran, bila kita belajar tentang kisah Maryam, bagaimana Nabi Zakaria menyantuni Maryam di mihrab, Maryam duduk di mihrab, tiba-tiba selalunya Nabi Zakaria datang hantar makanan. Suatu hari Nabi Zakaria datang hantar makanan dekat Maryam, Nabi Zakaria terkejut. Dah ada makanan, macam-macam pula tu, ada buah, dan ada buah yang dekat Maryam, buah tu bukan pada musimnya tau. Buah yang ada di sisi Maryam adalah buah yang bukan pada musimnya. Jadi Nabi Zakaria sangat terkejut. Dia tanya Maryam, macam mana kau boleh dapat makanan ni? Dan apa jawab Maryam? Daripada Allah lah. Aku dapat daripada Allah. Dan daripada situ Nabi Zakaria belajar. Oh, kalau minta macam tu pun Allah boleh bagi. Nabi Zakaria masa tu tak ada zuriat. Dah usia tua sangat. Kan hampir 90 tahun tak ada zuriat. Dan Nabi Zakaria berdoa, ya Allah kurniakan aku zuriat untuk meneruskan dakwah. Dan akhirnya Allah menghantar malaikat untuk menjawab, kan, yang Nabi Zakaria akan dikurniakan zuriat yang akan diberi nama Yahya, yang juga akan dilantik sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Zakaria macam tak percaya, takjub. Kan, terus makbul, kan. So malaikat kata, kalau kau nak tahu betul ke tak betul, kau tak boleh bercakap dengan sesiapa pun selama 3 hari. Dan kejadian itu benar. So apa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, kalau kita ikut, kita pun akan dapat. Kak Miza selalu cakap dengan kita, cuma kita tak perasan. Ini ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki ni diberi nama magnet rezeki supaya orang kan suka sebut. Kalau sebut dia, jom kita tadabur. Kan, alamak, tadabur ke? Aduh, mengaji pun tak kerti nak tadabur apa. Jadi Ustaz Nasrullah, dia nak bagi macam best sikit. Magnet rezeki. Orang kan suka jadi magnet-magnet. Kan sebenarnya Ustaz ajar tadabur. Tadabur. Kak Miza banyak kali ulang benda ni kot dekat AUC. Kan magnet rezeki, link magnet rezeki tu pergilah dengar banyak kali. Kan kalau malas sangat dengar kan, masuklah mihrab Al-Quran dengan tadabur pun sama. Sama je. Kita belajar tadabur ayat-ayat Allah dan kita nak kenal Allah. So kisah Firaun ni adalah kisah yang sangat-sangat menginsafkan kita lah. So kalau kita tengok dalam bacaan kunut kita solat subuh pagi-pagi kan, kita tak minum air pun, setitik air pun belum minum, nasi sebiji pun kita belum makan. Kita angkat tangan, kita baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah aku hidayah. Sebagaimana kau kurniakan hidayah kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Awal-awal pagi kita dah minta hidayah. Penting tak hidayah? Penting sangat. Kita boleh minta dengan Allah Al-Fattah yang maha membuka. Kita boleh minta pintu rezeki Allah buka untuk kita. Pintu kekayaan, pintu kesihatan, pintu kebahagiaan. Semua kita boleh minta. Tetapi sebelum minta semua-semua tu, kita minta dulu pintu hidayah. Sebab hidayah ni tak ada orang boleh tolong. Baginda Nabi pun, SAW pun tak boleh tolong pakciknya yang meninggal tanpa beriman kepada Allah. Sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran, Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah kepada orang. Milik aku. Kata, milik dia sahaja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada waktu pakcik dia nazak, Nabi bisik dekat telinga tau. Pakcik, tolonglah sebut satu je, la ilaha illallah. Selebihnya, aku akan berhujah di depan Allah. Nabi SAW bagi jaminan dekat pakcik dia. Tapi Allah tak pilih dia untuk hidayah. Allah tak pilih. Kan Ustaz selalu ingatkan kami, kita ni lahir Islam, keturunan Islam, tetapi kita tidak tadabbur, kita tak tafakur dan kita tidak ta'ammun. Kan paling senang kita cuba kenal dulu nama-nama Allah yang mudah-mudah, yang kita nak guna, yang kita nak amalkan. So lepas ni kita dah tahu dah, kita nak banyak-banyak sebut Allah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah.
Okey, rasanya setakat itu sahaja malam ini. Panjang lebar dah Kak Ni cakap pasal Al-Fatah ni. Dah sampai 10.30 dah. Okey, ada soalan ke? Baru nak tengok soalan. Baru nak tengok soalan. Ada ke soalan yang Kak Ni perlu jawab tadi? Yang apa yang Kak Lila tanya tu kebetulan terpandang terus jawab. Ada yang Kak Ni terlepas pandang tak jawab ke? Boleh tanya. Sekejap Kak Ni stop share. Okey. Alhamdulillah. Ada ke Syad? Buku tadi nama apa? Buku apa ya Azhar? Lupa. Buku Prof Muhammad Kamil tadi tu. Prof Muhammad Kamil. Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Tapi bagus baca dulu Bersyukur Saat Diuji. Bersyukur Saat Diuji tu itu buku pertama Prof. Bagaimana Prof diuji, itu hasil doa Kak Roza 6 tahun tu. Dia diuji dengan banjir besar di Johor, semua tenggelam. Rumah dia tenggelam. Orang dah biasa pakai benda branded kan. Tiba-tiba semua hilang. So dia terpaksa pergi mengajar kat UiTM, dia dekan masa tu. Dia pakai kasut bata pun yang orang bagi sumbangan. Seluar baju pun yang orang bagi sumbangan. Allah nak mengajar dia. Kan? Dan rupanya selepas banjir besar tu dia dapat tawaran mengajar dekat Universiti Madinah. Itu yang bersyukur saat diuji tu. Dan daripada situ sebenarnya Prof pada usia 40 tahun baru start belajar Muqaddam Abata tau. Abata dia mula dengan Iqra' 1. Usia 40 tahun. Dan akhirnya Prof menjadi pendakwah. Masya Allah. Hebat bila Allah pilih. Bila Allah pilih kita untuk dapat hidayah ni memang hebat. Dan Prof kalau nak jemput dia berceramah sekarang tak lagu sebab Prof dah uzur sangat. Sebelum ni kalau nak jemput dia berceramah, satu je syarat dia. Jangan bayar dia. Okey. Travelog haji tu kisah bagaimana Prof menunaikan haji. Selepas dia diuji dengan banjir besar tu, dia pergi menunaikan haji dulu sebelum dia berhijrah ke Madinah. Dan macam mana perjalanan haji Prof, dia pergi dengan isteri dia dan dia bawa adik perempuan dia tapi dah arwah, adik dia sakit kanser. Macam mana Prof boleh berada dalam raudah dengan senang. Prof kongsikan. So kita rasa macam kita yang pergi buat haji. Boleh beli dekat Shopee juga Kak Zah. Tapi Kak ni memang syorkanlah rumah kecil di Jabal Uhud tu memang ya Allah seronok baca buku Kak Roza tu. Seronok sangat. Itu kisah orang-orang yang bertandang ke rumah dia sepanjang dia berada di Jabal Uhud. Itu Kak ni beli dekat Popular. Yalah sebab zaman tu tak reti lagi nak beli buku dekat Shopee kan. Pergi cari dekat Popular. Ada satu buah tangan Prof yang ni, Prof kebanyakan buku dia kita beli direct daripada dia tau. Ni Beri 2 minit. Buku ni adalah dia khusus untuk kita buat macam tazkirah ringkas. 2 minit je. Setiap slot dalam ni Prof buat 2 minit je. Sebab Prof dia akan solat di masjid atau di surau tau. Even dia dalam perjalanan musafir pun dia akan berhenti. So kalau dia solat dekat RNR, kalau ada orang lain pun berhenti solat dekat RNR yang sama, dia akan suruh orang tu jadi makmum dia. Sebab dia nak dapat juga pahala solat jemaah. Jadi selepas solat berjemaah tu, walaupun dekat RNR, Prof dia akan paksa orang tu dengar tazkirah dia 2 minit. So dia bukukanlah. Kan ni Kak ni beli direct daripada Prof. Siap ada tanda tangan dia lagi. Prof Muhammad Kamil ni dia tak ada PA. Semua dia uruskan sendiri. Sama juga dengan isteri dia Kak Roza. 2-3 kali jugalah Kak ni beli buku dia direct daripada dia. Memang sangat-sangat baik lah. Laki bini sangat-sangat baik. Okay. Lagi Prof share macam mana cara dapat. Prof banyak bagi tips. Sebab bagi Prof, yalah dia orang cerdik pandai kan. Semuanya ada teknik dia lah, technical dia macam orang geng-geng engineer ni juga kan, dia technically tu dia ada kan, nak capai kejayaan dia macam kejayaan ni dia bukan miracle tau, dia sains, dia ada formula dia untuk berjaya. Yang apa yang Kak Miza ajar dekat kita dekat UC ni formula lah.
Sebab itulah ada 10 message untuk VIP kan. Itu formula lah tu. Kak Miza sedang guide kita ikut formula. So kita ikut je lah formula tu. Alright? So rasanya itu saja Syed. Rasa tak ada soalan. Boleh tak apa, kita boleh jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Kak Ni minta maaf tau kalau ada salah silap. Yang mana khilaf tu adalah kelemahan Kak Ni sendiri. Mana yang baik tu adalah datang daripada Allah. Satu doa yang selalu Kak Ni amalkan. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan aku ni kecil sahaja. Aku ni tak ada apa-apa kelebihan. Tapi pada pandangan orang, aku ni sangat memberikan manfaat, sangat memberikan inspirasi. Dan jadikan aku lebih baik daripada pandangan orang terhadapku. Okey, amin amin. Dan doa ni juga untuk kita semualah yang ada pada malam ini, 82 orang. Amin. Okey, Syed. Okay, Alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsira pada Kak Ni. Okay, iPhone ni siapa dia raise hand nak cakap ke? Nak ambil? iPhone. Siapa ya? Bolehlah tanya. Tersalah kot. Salah. Okay, salah. Tersalah. Salah betul ke? Okay. Okay, insyaAllah. Okay, kalau tersalah tak apa. Kalau tak tersalah boleh komen lah untuk ambilkan kan. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah banyak sangat kan hari ni. Allah izinkan. Allah yang Fatah kan. Allah Al-Fatah bagi kita belajar satu ilmu yang best. Yang sangat best. Alhamdulillah dengan tipsnya macam mana nak bersalinnya, macam mana kita nak berkata-kata kan. Bila teringat Kak Ni sebut ada beberapa perkara kan, macam contohnya macam mana kita nak bercakap, macam mana kita nak apa, satu lagi apabila diuji tu nak berdoa tu mesti secara tak langsung teringat tentang surah Yusuf kan. Kita ni kan bila kita mengandung kita selalu baca surah Yusuf, tapi kita tahu tak sebenarnya surah Yusuf tu apa? Ataupun kita hanya baca surah Yusuf tu hanya untuk dapat apa anak yang comel kan. Bila Kak Ni sebut cerita tadi macam mana apa ni Kak Roza tadi sebut kan macam mana dia doa dekat Prof Muhammad Kamil tu, macam mana dia doa 6 tahun. Tetapi di dalam surah Yusuf tu diceritakan kisah bagaimana Nabi Yaqub kan, ayah kepada Nabi Yusuf ni berdoa. Daripada dia kecil sampai boleh berjumpa balik kembali Nabi Yusuf ni dah jadi raja pada masa tu. Dan macam mana dalam kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya bila kita baca tu kita betul rasa takut juga. Sebab dalam tu diceritakan macam mana adik-beradik, saudara berdendam dengan adik dia sendiri kan. Kita macam sebenarnya bukan sekadar kita nak handsome saja. Sebenarnya kita dah kena risau sesungguhnya bila kita nak lahirkan zuriat ni akan ada hasad dengki di antara adik-beradik juga. Macam mana Nabi Yaqub ni berdoa. Kalau kata kita hari ni kita rasa kita susah, kita belum senang, kita diuji dengan sakit, kita diujikan dengan apa? Dengan keluarga, kita diuji dengan macam-macam lah, dengan tempat kerja. Tapi Nabi Yusuf, Allah uji dia. Dia tahu kata anak-anak dia yang lain tu, yang abang-abang tu sangat tak suka dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin kan. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni dia satu ibu. Pergi ambil kat sana. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni dia satu mak. Dan betapa cemburunya mereka ni sampai mereka tak pernah sebut pun Nabi Yusuf ni adik mereka kan. Tapi disebut anak ayah. Tak pernah sebut pun kata adik mereka kan. Sampai macam tu sekali punya tak sukanya. Macam mana kita ni kan. Jadi macam bila Kak Ni sebut tu macam mana Nabi Yaqub ni dia berdoa nak jumpa balik Nabi Yusuf ni sampai buta mata dia kan. Macam itulah juga kita. Janganlah melepaskan apa kita macam mudah-mudah tidak macam mudah sangat nak berputus asa kan. Tak boleh nak letak sabar lagi. Sebab teringatlah dalam satu buku dia sebut sabar ni sampai bila kita perlu sabar. Sabar ni adalah satu usaha keras. Usaha keras bukan usaha yang main-main. Kita kena buat, kita kena perjuangkan sabar ni sampai mati. Dia ada istilah hilang sabar sebenarnya. Maksudnya kalau kata kita sabar, kita doa lagi bagi Allah hantar lagi kekuatan untuk kita hadap setiap apa yang kita nak kena lalui kan, insya-Allah. Okey, jadi tadi semua dah dapat ke doa yang Kak Ni sebut tadi? Ke nak saya share? Saya share lah.
Okey, saya share. Jadi dalam bahasa Arab. Inna fatahna laka fataham mubina. Ni dia punya bahasa Arab yang boleh tulis. Dia surah Al-Fat ayat 1. Kalau kita tak dapat malam ni, kita boleh Google lah. Maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Okey, berjaya tak tulis? Kalau kata dah dapat ni, tulis satu dekat saya. Respon sat. Kalau kata dah berjaya tulis, respon satu sebelum saya nak tutup. Okey, Hafiz. Okey, insyaAllah. Okey semua? Okey nah. Senang saja ayat-ayat Quran ni. Inna fatahna laka fataham mubina. Kalau nak hafal tu, boleh tulis dekat jari yang pertama inna. Jadi yang kedua fatahna. Laka satu jari, fataham satu jari, mubina. InsyaAllah lah cepat hafal insyaAllah. Okey, boleh ulang-ulang insyaAllah. Okey. Okey. Untuk esok, sebelum nak tamatkan untuk tangguhkan sesi pada malam ni, insyaAllah esok kami ada satu lagi sesi, iaitu sesi untuk kami perkenalkan Business Forever Living pada semua orang. InsyaAllah Business Forever Living ni bukanlah kami nak cerita dekat semua orang tentang nak kena paksa, nak kena join, tetapi secara ringkasnya ilmu bagaimana kita nak memilih bisnes. Dan kita boleh tanya apa saja soalan kepada speaker. Jadi insyaAllah speaker pun speaker yang best. InsyaAllah AUC ni dia ada barisan-barisan speaker yang insyaAllah yang boleh membantu kita kan. Sebab kadang-kadang kita ni selalu berdoa macam manalah Allah nak susunkan rezeki kita kan. Jadi kita beri peluang pada diri kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bisnes ni. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Persoalan ke sebelum saya nak tangguhkan sesi pada malam ni? Ataupun ada siapa nak buat rumusan? Apa yang dia dapat? Boleh tulis dekat ruang komen tu supaya masing-masing semua orang boleh dapat kembali, dapat recall balik apa yang dia dapat kan. InsyaAllah. Saya memang bila Kak Ni nak share je, saya memang cepat-cepat beritahu. Sebenarnya dah offer diri nak jadi MC ni banyak kali ni. Dan inilah yang rasanya untuk slot Asma'ul Husna, inilah yang slot yang pertama lah. Kau yang kedua dah lupa dah tengok tu. Okey, insyaAllah. Moga kan saya doakan doa yang last. Doa apa yang last tadi ya? Yang mana Kak Ni? Lupa dah saya pun. Doa ni kan, doa ya Allah jadikan aku pada pandangan aku tak ada apa-apa. Aku ni kecil je, tak ada kelebihan pun. Tapi pada pandangan orang, aku sangat memberikan manfaat dan sangat memberikan inspirasi. Dan jadikan aku lebih baik daripada sangkaan mereka terhadap aku. Dia ada dalam bahasa Arab, tapi Kak Ni hafal dalam bahasa Melayu sebab dia lebih deep dia punya makna. Jazakillah Kak Ni dan juga yang tanya soalan kan. InsyaAllah rakaman ni ada dekat YouTube. Saya dah sharekan link, ataupun kalau kata tak mau tekan share link dekat sini, boleh kan dekat paparan telefon kita ada nampak warna merah kan, tulis live. Boleh klik dekat situ, dapatkan, boleh copy streaming link dekat situ insyaAllah. Okey. Sebabkan masa pun mencemburui kita. Okey, insyaAllah kan Kak Ni akan share lah nanti ni. Ataupun boleh tengok balik rakaman, type balik, kita yang kongsikan. Dan kita pula dah tumpang pahala Kak Ni kan. Kak Ni bagi input, kita tolong type sebagai output kan. Jadi kita sama-sama boleh dapat pahala kan. So dia siapa yang nak tahu nak dapat pahala banyak-banyak tu, boleh pergi rebut, pergi dengar balik live YouTube tu untuk type semula insyaAllah. Okey, tak ada apa-apa dah daripada saya. Terima kasih pada semua yang ya. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya doakan semua pun mendapat sesuatu, dan kalau kata andai kalau kata andai sepanjang saya menguruskan mengendalikan majlis pada malam ni telah berlaku sesuatu yang belum baik, saya minta ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu hanya daripada Allah, dan yang lemah tu banyak sangat daripada diri saya sendiri. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum semua orang kalau first time masuk tunggu sat lah, saya nak buka satu video lah ni untuk promo sikit insya-Allah. The days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you